Nombor metrik di 1910481. Saya Farisha Najla binti Abdul Razak di 1910075. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Roslan di 1910094. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatia binti Abdul Nasir di 1910225. Hai dan Assalamualaikum, saya Siti Namiha binti Abdul Wahid, nombor metrik di 1910081 dari Zakat dari segi syarak bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu dan diberikan kepada orang tertentu setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syarak. Zakat dari segi bahasa pula bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat dan baik pada harta zakat kepada pemberi zakat dan penerima zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang kelima. Hukumnya adalah fardu ain untuk setiap umat Islam dengan memenuhi semua syarat wajib. Zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Syarat-syarat wajib zakat perniagaan. Yang pertama, Islam. Pemilik harta mestilah seorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja. Golongan bukan Islam tidak diminta untuk mengeluarkan zakat kerana zakat adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan kepatuhan diri sebagai seorang hamba. Syarat yang kedua ialah merdeka. Merdeka ni ia bebas daripada cengkaman penghambaan. Isu hamba tidak timbul pada masa kini, tetapi syarat merdeka dia masih kekalkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib untuk berzakat. Syarat yang ketiga ialah milik sempurna. Milik sempurna ni tiada orang yang berhak ke atas harta melainkan diri sendiri. Yang kedua, pemilik boleh kendalikan secara bebas dan untung kembali kepadanya. Tidak wajib zakat kepada perkara yang tidak wajib zakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh awam seperti tanah wakaf, harta baitumal dan seumpamanya. Syarat pemilikan sempurna diambil daripada dalil-dalil dalam berkenaan zakat yang menyandarkan perkataan harta kepada pemiliknya. Sebagai firman Allah yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat. Surah Al-Taubah ayat 103. Syarat yang seterusnya ialah cukup nisab. Cukup nisab ni iaitu paras wajib minima atau tidak. Sebagai contoh, zakat pendapatan, perniagaan, wang simpanan, saham dan emas nisabnya adalah bernilai 20 misqal 85 gram emas. Manakala nisab bagi zakat pertanian adalah 5 wasak ataupun ausuk. Bagi nisab zakat ternakan adalah perpandukan ukuran ketetapan yang telah dinyatakan dalam nas hadis. Syarat yang seterusnya ialah cukup haul. Haul ni bermaksud berlalu 1 tahun ke atas dalam tahun Masihi. Jenis-jenis zakat dalam haul ialah emas, perniagaan, ternakan. Tetapi zakat pendapatan, pertanian dan rikas tidak disyaratkan dalam haul. Syarat yang terakhir ialah perkembangan ataupun dalam Arab al-nama. Perkembangan ni adalah suatu harta yang berpotensi untuk berkembang. Yang kedua, sifat berkembang adalah beri pulangan dan pendapatan kepada pemilik tersebut. Yang ketiga, tidak diwajibkan zakat peribadi. Sebagai contoh, haiwan yang dijadikan kenderaan, rumah kediaman, perabot rumah, alat-alat pekerjaan dan lain-lain sifat yang berkembang kerana ia dijadikan semata-mata untuk kegunaan peribadi. Syarat ini sebenarnya diselari dengan makna asal perkataan dari zakat dalam bahasa Arab yang diberi maksud bertambah ataupun berkembang. Untuk kaedah pengiraan ni ada dua. Yang pertama, modal kerja. Yang kedua, modal berkembang.
Formula untuk modal kerja adalah aset semasa tolak liability semasa. Okey, nilai aset semasa ni dia kena lebih ataupun sama dengan nilai nisab. Lepas tu darab dengan peratus pemilikan saham Muslim, darab dengan 2.5%. 2.5% ni apa? 2.5% ni adalah kadar zakat. Okey, syarikat yang nak menggunakan modal kerja ni, mereka perlu ada perkelasan aset semasa dan liability semasa. Okey, untuk modal berkembang, dia punya formula adalah equity pemilik tambah liability jangka panjang tolak aset tetap tolak aset separuh tetap. Equity pemilik ni nilai dia perlu sama ataupun lebih daripada nilai nisab. Lepas tu darab dengan peratus pemilikan saham Muslim dan darab 2.5%. Syarikat-syarikat yang menggunakan modal berkembang ni, mereka tak perlu pun ada perkelasan aset semasa dan liability semasa. Okey, kita try cari berapa banyak zakat kita kena bayar menggunakan formula modal kerja. Okay, first kita kena cari jumlah aset semasa. Stok, penghutang dan lain penghutang, deposit tetap, wang tunai dengan hutang syarikat induk. So setiap ni kita kena tambah untuk kita dapatkan jumlah besar untuk aset semasa. Lepas tu liability semasa pula, penghutang perniagaan dan lain penghutang, pinjaman jangka pendek, cukai, dividen dicadangkan dengan hutang syarikat induk. Kita tambah, kita akan dapat jumlah besar untuk liability semasa. Dan masa yang sama kita kena cari jumlah bersih untuk aset semasa dan liability semasa. So kita kena tolak aset semasa ni tolak dengan liability semasa. Jumlah besar itulah. Okey, mana nak dapat 16 juta yang bawah tu? Senang je. Dia hasil daripada aset tetap tambah dengan aset semasa. Lepas tu tambah dengan aset separuh tetap. Tolak dengan liability semasa. Okey, sekarang ni kita akan gunakan yang formula awal-awal tadi tu. Okey, yang pertama modal kerja. Kita nak dapat dia adalah dengan aset semasa ni tolak liability semasa. Lepas tu kita masuk pelarasan aset semasa. Kita kena tambah stok bahan mentah dan barang separuh siap, lain penghutang, stok bahan mentah dan separuh siap, lepas tu hutang syarikat induk. Ni kena tambahkan tau. Lepas tu pelarasan liability semasa. Sama juga, lain penghutang, overdraft, dividen dicadangkan, hutang kepada syarikat induk. Ni pun kena tambah juga. Seterusnya jumlah lebihan aset. Macam mana nak dapat jumlah lebihan aset ni? Kita kena modal kerja tolak dengan pelarasan aset semasa. Lepas tu tambah dengan pelarasan liability semasa. Okey, yang ini adalah peratus pemilikan saham tau. Itu adalah contoh je. Okey, macam mana kita nak dapat jumlah lebihan aset? Kita kena darabkan jumlah lebihan aset yang D tadi tu, darabkan dengan peratus pemilikan saham yang E. Okey. Lepas tu jadi untuk dapatkan lepas peratusan saham Muslim tu, kita kena darabkan jumlah lebihan aset yang D tu dengan peratus pemilikan saham. So nanti kita akan dapat. Okay, jadi berapa banyak kita kena bayar tu, kita kena buat macam ni. Yang lepas peratusan saham Muslim tu, kita kena darabkan dengan kadar zakat, iaitu 2.5%. Dan jumlah akhir itulah adalah jumlah yang kita kena bayar untuk zakat. Perniagaan yang dikira dalam penentuan zakat. Konsep ni akan memberitahu kita tentang apa perkara-perkara yang dikira untuk penentuan zakat. Sebagai contoh yang mudah, dalam zakat penternakan, ianya akan menilai daripada aspek umur lembu, kesihatan lembu dan sebagainya. Tapi dalam hati perniagaan, ianya mempunyai 4. Antara yang pertama adalah barang perniagaan. Stok akhir dinilai mengikut harga jualan semasa. Maksudnya adalah barang perniagaan itu dikira termasuk barang-barang stok, tapi ianya jumlahnya itu dikira mengikut jualan yang peniaga itu jualkan. Yang kedua adalah wang tunai di tangan dan di bank. Segala wang yang berkait daripada modal dan untung berniaga akan dikira. Dan yang ketiga adalah hutang niaga yang timbul daripada jualan kredit dan dijamin dibayar semula. Hutang niaga yang timbul daripada jualan secara kredit ni bermaksud seseorang yang berniaga, dia mengambil stok tapi dia tidak membayar apa-apa. Dia berjanji sekiranya kalau dia dapat jual barang tu, barulah dia bayar barang tu. So maksudnya hutang niaga yang stok yang dia ambil tu, dia kena kira berapakah jumlahnya, dan dia akan
disenaraikan dalam penentuan zakat untuk dikira. Dan akhir sekali yang keempat adalah pelaburan dan hasil perniagaan dalam masa jangka pendek. Dalam nombor 4 ni sebagai contoh adalah dia melabur untuk membuka satu cawangan baru demi mendapat keuntungan. So, maksudnya dia menggunakan modal baru dan dia melaburkan duit tu ke membuat kedai baru supaya dia mendapat keuntungan yang lebih. Sekian, terima kasih. Kepentingan zakat ada 7. Pertama, mensucikan harta. Harta diibaratkan seperti air, selagi ia mengalir, selagi itulah ia bersih. Dengan berzakat, Allah akan membersihkan harta kita dari perkara-perkara yang haram dan ragu-ragu. Jika kita tidak mengeluarkan zakat, semakin bertambah hak orang lain dalam harta kita. Ini kerana dengan harta yang diperoleh, akan kita gunakan untuk menampung keluarga, memberi mereka makan, gunakan untuk kehidupan harian kita, sedekah pada yang memerlukan dan sebagainya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Melalui berzakat juga ia membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita seperti membina masjid, sekolah, membantu pelajar yang tidak berkemampuan melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti universiti dan membina ekonomi negara. Yang ketiga, menyuburkan harta. Bagi kita yang suka berzakat atau bersedekah, mungkin kita akan perasan yang harta kita semakin bertambah dan hidup kita semakin bahagia. Jika kita tidak percaya, kita boleh mulakan sekarang dan insya-Allah akan memperoleh hasilnya. Bila kita mengeluarkan harta dengan tujuan kebaikan, Allah akan melimpahkan lagi harta kita lebih dari yang kita keluarkan. Yang keempat, membersihkan jiwa. Sebagai manusia, kita mempunyai banyak sifat buruk yang kita tidak perasan. Melalui zakat, kita dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah seperti riak, sombong, hasad, dengki, bongkak dan sebagainya. Sifat-sifat sebegini boleh merosakkan jiwa kita dan menyekat hubungan kita dengan umat Islam yang lain. Dengan terhapusnya sifat-sifat ini, Dengan terhapusnya sifat-sifat ini akan melahirkan masyarakat yang lebih aman dan bahagia serta saling bekerjasama. Yang kelima, elakkan sifat boros. Berzakat mampu menjauhkan diri kita dari dikuasai nafsu dan kemahuan yang tidak terbatas seperti sikap suka berbelanja dengan boros, menghabiskan duit untuk perkara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Yang keenam, kurangkan jurang kaya dan miskin. Mungkin kita pernah dengar bila kita keluarkan zakat, kita telah mengeluarkan sebahagian hak orang lain dalam harta kita. Dengan zakat yang kita keluarkan, kita telah mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.